الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi, pegawai dan seluruh jawatan kuasa masjid, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama melaksanakan solat fardu subuh dan kita dapat duduk sejenak sambil kita niat i'tikaf dalam masjid ni. Kita duduk dalam satu majlis ilmu yang mana pada pagi ini saya nak bicara berkenaan dengan satu hadis yang ringkas. Nabi kita katakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang apabila Allah nakkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah berikan dia kefahaman agama. Yufaqihu, difaqihkan dia. Maksudnya apa? Diberikan kefahaman agama sehinggalah kebaikan yang banyak beroleh kepadanya. Semalam melintas di Facebook kita komen-komen yang panjang berkenaan dengan di RNR Rawang. Ada seorang jadi imam semayang subuh, baca surah Sajadah dan surah Insan. Disebabkan semayang semalam cuti subuh Jumaat, maka banyaklah saya tengok tu komen macam-macam, tak faqih lah, tak bijaksana lah. Orang ramai lagi nak semayang, dia pergi baca surah Sajadah Insan. Tu tempat orang musafir. Tempat orang musafir ni tak boleh baca panjang-panjang. Jadi macam-macam. Ni tuan-tuan, zaman kita ni apa juga yang berlaku, dia cepat viral. Dia cepat viral. Maka pada pagi ini kita nak bicara berkenaan dengan perkara-perkara yang dituntut kepada kita dan bagaimana solusi-solusi yang ada apabila kita hadapi masalah-masalah di dalam pelaksanaan solat berjamaah. Baik. Hukum membaca surah Sajadah dan Insan pada pagi Jumaat adalah sunat, dan ia merupakan sebahagian daripada tuntutan sunnah pada pagi Jumaat. Tetapi ia bukan satu-satunya sunnah, kerana disebutkan juga dalam riwayat yang lain. Kalau kita baca kitab Mishkat Al-Masabih, Imam At-Tabrizi menyebutkan riwayat yang lain bagaimana Nabi kita kadang-kadang pada subuh hari Jumaat, Nabi kita baca Sabbihisma Rabbikal A'la dan hal
hal ataka hadisul ghasyiyah. Maka di sini menunjukkan bahawa ada surah-surah pilihan yang lain yang juga sunnah dibaca pada subuh Jumaat. Maka Tuan Imam boleh tengok keadaan saat sembahyang di tempat yang sempit, jemaahnya ramai yang menunggu lagi untuk solat dan tak patut untuk baca surah Sajadah dan Insan kerana di situasi tempat musafir, orang nak cepat, kemudian Masya Allah jemaah masih ramai yang menunggu untuk solat. Maka pada ketika itu bukan takat bacaan surah perlu diringkaskan, bahkan kunut pun sunat kita baca kunut yang paling pendek kerana nak bagi peluang kepada orang ramai melaksanakan solat. Maka sepatutnya kalaulah kita nak berkeras untuk melakukan sunnah subuh Jumaat pun bukan dengan baca surah Sajadah dan Insan, tetapi cukup berpada dengan baca Sabbihisma Rabbikal A'la dan juga surah Al-Ghasyiyah. Ya, surah Al-Ghasyiyah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tidak secara konsisten tiap-tiap Jumaat Nabi kita baca Sajadah dan Insan. Bahkan baginda selang-seli. Itu menunjukkan kepada kita keluasan aman yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu kita ambil maklum, kalaulah ia bukan di tempat musafir, contohnya di masjid-masjid, ya, maka Tuan Imam perlu juga mengambil peluang untuk menghidupkan sunnah bacaan surah Sajadah dan Insan pada subuh Jumaat. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu mengingatkan bahawa bacaan surah Sajadah dan Insan pada subuh Jumaat adalah sunnah daripada sunnah-sunnah yang utama yang sering dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi juga mengingatkan kepada kita semua, jangan sama sekali dengan alasan para makmum nak cepat, maka imam-imam meringkaskan bacaan hanya sekadar baca separuh surah Sajadah, kemudian bangun rakaat kedua baca pula separuh surah Insan, kerana ia bukan perbuatan yang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sajadah dan Insan ni kalau kita nak buat, kita kena baca bagi habis, barulah menepati sunnah Nabi. Kalau main baca separuh-separuh aja sebab nak meraihkan jemaah, kerana jemaah komplain kalau imam baca panjang aja nanti dia tembak tuan imam dalam grup WhatsApp masjid pun panjang juga. Imam kenalah prihatin, kami ni orang kerja, kami nak pergi kerja awal, kalau dia buat baca Sajadah Insan macam ni kami terperangkap lah. Ya. Maka pada ketika itu sebab nak meraihkan orang yang nak cepat, akhirnya Tuan Imam menguburkan sunnah. Sebab apa? Nak meraihkan jemaah nak cepat. Ini yang kita bincang ni di masjid. Yang di RNR selesai dah. Sebut dah tadi. RNR memang tak patut kita bacalah surah Sabihis dengan Al-Ghasyiyah. Tapi di masjid ni tak boleh bagi alasan orang sibuk, maka kita nak ringkaskan sunnah. Sebab apa?
Sebab orang sibuk ni ada sepanjang zaman, tuan-tuan. Kalau kita duk bagi alasan nak raikan orang sibuk, sampai bila sunnah Nabi tak boleh buat? Ya, sebab nak raikan orang sibuk, maka sampai bila sunnah Nabi tak boleh buat? Sebab orang sibuk ni dia ada sepanjang zaman. Sekarang ni dia marah tuan imam sebab dia sibuk nak pergi kerja. Bila dia pencen, dia jadi imam pula, maka dia kena marah dengan orang lain pula. Sebab orang lain pula kerja. Maka sepanjang zaman orang sibuk ni ada. Dengan sebab itu tak boleh jadikan alasan meraikan orang sibuk untuk kita menghidupkan sunnah bacaan surah Sajadah dan Insan pada pagi Jumaat. Apa yang patut kita tahu ialah orang sibuk dia kena mengaji supaya dia tahu cara menyelesaikan masalah dia sendiri. Bukan dia marah tuan imam sebab baca Sajadah dan Insan pagi Jumaat sebab dia sibuk nak pergi kerja. Ya, dia tu sendiri kena mengaji supaya dia faham agama. Yang apabila dia faham, dia tak perlu berkonflik dengan tuan imam. Maka pada pagi ini kita nak bincang satu tajuk supaya orang-orang sibuk ni tak konflik dengan tuan imam, dengan AJK masjid, tak konflik dengan kita katakan kawan-kawan lain. Bila dia pergi tembak tuan imam, raikanlah kami orang sibuk. Orang pencen kata nak rai hampa aja. Kami pencen lama dah ni. Kami dah lama dah pencen. Ya, sebulan sekali dia pun buat sejadah dengan Insan. 3 minggu dah duk rai hampa. Kami naklah juga ada sajadah Insan. Setahun tak ada ni. Itu dia. Bakat duk bergaduh sama-sama dia pula. Maka sebab itu tak boleh meringkaskan dengan alasan orang sibuk. Sebab orang sibuk ni sentiasa ada. Nanti waktu dia pencen, dia tak sibuk, dia jadi tu imam, dia pula nak raikan orang lain. Macam itulah PL dia. Maka sebab itulah di dalam pelaksanaan solat jamaah, ini saya ada tulis dalam buku ni, di dalam pelaksanaan solat berjamaah ada tajuk khusus yang dinamakan dengan tajuk mufaraqah. Mufaraqah bermaksud seorang makmum berniat meninggalkan imam dia. Dalam situasi-situasi tertentu makmum boleh niat berpisah daripada imam. Disebabkan apa? Disebabkan dia orang yang nak cepat, sedangkan imam dia lambat, maka dia boleh mufaraqah. Orang-orang yang sembahyang di R&R Rawang semalam, kalau dia tahu hukum mufaraqah, dia boleh saja mufaraqah. Terlintah dalam hati, aku putuskan ikutanku dengan imam, maka teruskanlah sembahyang seorang-seorang, tapi tetap juga dapat pahala berjamaah. Bukan bila kita niat berpisah daripada imam kita tak dapat pahala jamaah. Pahala jamaah tetap kita dapat, disebabkan kita berpisah dalam keadaan sebab musabab yang dibenarkan. Kalau berpisah dengan sebab musabab yang tak dibenarkan saja, yang hilang pahala jemaah. Kita duduk semayang elok ni, tiba-tiba tengok seorang mufaraqah, dia kayuh dulu seorang-seorang dia. Selesai semayang kita pun pegang tangan, bang kenapa mufaraqah? Saya kalau orang tu naik jadi imam memang saya tak ikut, saya tak suka. Sebab apa tak suka? Hidung dia besar, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Mufaraqah sebabkan tu hidung besar aja. Contohnya. Maka itu mufaraqah yang tak ada sebab musabab yang dibenarkan. Mufaraqah yang macam tu kata ulama tak dapat pahala berjamaah. Tapi kalau dia mufaraqah dalam hal keadaan keuzuran yang dibenarkan,
maka masih dapat pahala jemaah. Seorang datang lambat, tuan imam dah duduk tahiyat akhir, dia takbir Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat akhir. Imam bagi salam, dia bangun buat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, seorang-seorang dia, disebabkan dah selesai dah dengan imam. Ya, imam bagi salam, dia pun bangun. Dia dapat tak pahala jemaah? Dapat, walaupun buat seorang-seorang. Maka begitulah maksudnya orang yang bermufaraqah tadi. Asalnya dia ikut imam, tiba-tiba dengan sebab musabab tertentu yang dibenarkan, dia berpisah daripada tuan imam, teruskan solat dia sendirian, tapi dia dapat pahala berjamaah. Kenapa? Sebab dia berpisah dalam hal keadaan yang dibenarkan. Baik, keuzuran-keuzuran yang membenarkan seorang makmum niat berpisah daripada imam. Pertama, apabila makmum itu seorang yang nak cepat, dia ni nak cepat. Contohnya seperti orang musafir, dia singgah solat di tempat-tempat musafir, tiba-tiba tuan imam baca panjang, dia tak boleh lama. Dia orang musafir, dia nak cepat, maka dia boleh niat berpisah daripada imam. Takbiratul ihram ikut dulu, tiba-tiba baca surah panjang, maka dia boleh mufaraqah daripada imam, teruskan sembahyang dia sendirian. Yang kedua, orang yang bimbang ketinggalan kenderaan, sembahyang di airport tuan-tuan, sembahyang di airport, sembahyang maghrib, tengah duduk sembahyang ni, tuan imam pula baca sabbihisma rabbikal a'la, la ilaha illallah, panjanglah. Tiba-tiba dengar ting tong, panggilan terakhir untuk penumpang-penumpang pesawat EQ113. Sebut nama pula tu, Muhammad bin Ismail. Segera ke gate 8. Dengar nama pun panggil tu, panggil nama kita dah. Panggilan terakhir pula tu. Maka waktu tu kita kena buat keputusan, sama ada kapal terbang tinggalkan kita atau kita tinggalkan tuan imam. Maka boleh kita buat keputusan mufaraqah, segera akan selesai solat, bergegas pergi dapatkan penerbangan. Maka orang yang bimbang ketinggalan kenderaan juga dibenarkan bermufaraqah, dan walaupun dia dah mufaraqah, tapi dia kekal dapat pahala berjamaah. Yang berikutnya, nak cepat kadang-kadang disebabkan nak menyelamatkan harta. Waktu wuduk di tempat wuduk tu, jam buka, handphone pun letak satu tempat, ambil songkok tutup. Ambil wuduk, baca doa wuduk, langsung masuk masjid. Songkok pakai seminggu sekali je, lupa. Lupa songkok tu. Tak ingat langsung. Elok takbir aja Allahu Akbar, setan datang, bang, songkok. Setan tuan-tuan, kalau yang menguntungkan dia ni, dia tolong bagi tahu. Sebab tu kalau hilang barang ke apa ke, pergi takbir sembahyang aja jumpa. Tak mana kunci ni, cari tak jumpa. Sembahyang pergi takbir tengok, jumpa. Dia datang bagi tahu tu atas peti air tu. Langsung bagi tahu. Langsung bagi tahu. Sebab tu alim ulama dulu, dia pandai perangkap setan. Supaya setan jadi orang gaji dia. Nak tidur malam, dia nazar, aku kalau tak bangun qiyamul lail malam ni, aku nazar puasa 3 hari. Bangun malam tuan-tuan. Sebab apa? Setan datang tarik kaki, bang, tahajud. Sebab apa? Kalau tak bangun 3 hari, pahala wajib. Tahajud sunat saja. Puasa 3 hari wajib sebab nazar.
ya, maka setan datang bantu. Ya, dia duk cengkam di kepala sampai 3-4 cengkaman yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya tu. Oh, malam ni tak upaya, kata dia, aku kena rungkai. Kalau aku cengkam juga, kawan ni dapat pahala wajib puasa 3 hari. Dia pun rungkai, kita pun boleh jaga dengan baik. Ya, itu alim ulama kita bijak, tuan-tuan. Setan pun jadi orang gaji. Ya, sebab kebijaksanaan mereka. Maka orang ni tinggal songkok no, dengan dompet, dengan songkok, dengan jam apa semua, elok takbiratul ihram saja langsung teringat. Maka pada ketika itu boleh dia mufaraqah daripada tuan imam kerana nak menyelamatkan harta dia yang tertinggal no. Ya, segera habiskan, pergi ambil. Ya, boleh dan dapat pahala berjamaah walaupun dia dah niat berpisah, kerana ia situasi yang dibenarkan seorang makmum berpisah daripada imam, dengan syarat harta yang dia nak selamatkan tu harta yang bernilai, yang boleh menjadi sebab kita katakan ya, yang menyusahkan dia. Ini bukan main lagi mufaraqah. Ya, kita pun tengok kawan ni ada hai kot mufaraqah ni. Ya, selesai aja bagi salam, cunggit cepat-cepat noh. Ya, kemudian masuk balik, waktu duk wirid datang duk sebelah kita, kita tanya, hai, mufaraqah tadi? Ya Ustaz, menyelamatkan harta. Harta apa? Saya tertinggal kayu sugi. Tak payahlah nak mufaraqah kalau takat tinggal kayu sugi. Ya, tu tak rugi apa. Ya, mufaraqah sebab tinggal kayu sugi dah, nak menyelamat harta. Ya, tu tak payahlah. Ya, tertinggal dompet, tertinggal handphone, ya, itu benda-benda yang mahal yang kita rasa terkilan sungguh dan susah, nak kena buat report polis, nak kena apa, kad nak kena pergi buat lain dan sebagainya. Ya, maka boleh untuk mufaraqah. Baik, mufaraqah kerana nak cepat juga dibolehkan bagi mereka yang bimbang sembahyangnya akan batal kalau dia tak mufaraqah. Kalau dia tak mufaraqah boleh jadi sembahyang batal, iaitu orang yang solat dalam hal keadaan nu'as. Ya, nu'as ni tuan-tuan, orang yang mengantuk. Ya, orang Arab ni dia ada banyak istilah. Naum itu lena sungguh, sampai telinga pun tak dengar. Naum batal semayang. Nu'as ni mengantuk, mata pejam tapi telinga masih dengar. Ni duduk dengar kuliah subuh pagi-pagi ni ramai nu'as. Ya, mata pejam. Ya, ustaz buat lawak dia gelak sekali. Ya, dia gelak sekali tapi mata pejam. Mata pejam. Ya, orang nu'as ni dia tak mengaku dia tidung, tuan-tuan. Ya, dengar khutbah semalam semua nu'as. Ya, ramai nu'as, mata pejam duk dengar khatib baca khutbah. Ya, sebab tu kalau tanya balik, orang nu'as ni dia dengar semua, tapi kalau kita tanya balik khutbah tajuk apa, dia tak tahu. Ya, dengar bukan tak dengar. Ya, tajuk apa khutbah semalam? Tak tahu. Ya, bukan tak dengar, dengar semua. Itu nama dia nu'as. Orang nu'as ni dia tak mengaku dia tidung, tuan-tuan. Kalau dia duduk pejam, terangguk-rangguk tu kawan pergi cucuk aja, "Hei, jangan tidung." Dia buka-buka mata, "Siapa tidung?" Ya, dia marah. Dia marah sebab apa? Dia tak mengaku dia tidung. Ya. Tapi nu'as ni sebahagian daripada tidung. Cuma tak batal sembahyang sebab apa? Sebab telinga masih mendengar. Telinga masih mendengar. Kalau dia terlajak jadi naum, ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Naum tu ialah mata pejam, telinga tak dengar, akal hilang. Maka dengan sebab itu naum
batal semayang. Ya, naum batal semayang. Duk sujud semayang sunat tasbih tengah-tengah malam, Allahu Akbar, seorang tak bangun. Kita kata lama sungguh kawan ni tasbih. Ya, tu imam tadi pun lama dah. Ya, rupa-rupanya kawan berdengkong dah. Ya, berdengkong dah. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab telinga tak dengar. Telinga dah tak dengar. Maka dalam situasi macam tu batal solat. Ya, bila naum batal solat. Maka seseorang yang solat dalam hal keadaan nu'as, mengantuk yang aman-aman, dia bimbang kalau dia ikut, teruskan juga ikut dengan tuan imam, boleh jadi batal semayang. Sebab dia mungkin terlena, ya, dalam solat. Maka pada ketika itu dia boleh niat berpisah daripada imam, teruskan solat dia. Ya, teruskan solat dia supaya selamat sembahyang dia tidak batal. Begitulah juga orang yang solat dalam hal keadaan menahan akhbasan. Dalam hadis Nabi kita katakan, la yusalliyanna ahadukum wa huwa yumani'ul akhbathan. Janganlah seseorang daripada kalian solat dalam hal keadaan dia menahan akhbathan. Akhbathan ni ialah air kecil, air besar. Ya. Datang ceramah perdana Ustaz Azhar Idrus, penuh masjid. Pukul 6.30 dah kena mai dah. Sebab apa? Kalau mai lambat tak boleh duduk depan. Tak boleh duduk depan, tak boleh nak selfie dengan ustaz. Ya. Nak duduk depan tu sebab boleh selfie dengan ustaz. Nanti bila masuk Facebook dia kejap-kejap tengok kawan-kawan duk ucap tahniah sebab boleh selfie dengan ustaz ni. Ya. Maka datang awal duduk depan. Ceramah sampai 9 malam. 6 suku tu ada dah. Ya. Maghrib, Isyak, 9 malam ni. Ya. Elok nak semayang aja, nak qomat semayang Isyak aja, perut ada rasa sakit sikit-sikit. Tapi pesan pada perut sabar saat. Ya. Makruh tuan-tuan, makruh. Sembahyang dalam hal keadaan menahan air kecil, air besar ni hukum dia makruh. Tapi disebabkan tak boleh nak selfie dengan ustaz lagi ni, ya. Kalau keluar pergi qada hajat, patah balik, confirm tak boleh masuk masjid dah. Jemaah ribu-riban, ya, ramai. Maka akhirnya buat keputusan tak apalah, makruh aja, mayang bilah. Ya, ikut juga. Rakaat pertama berlalu dengan baik. Masuk rakaat kedua, imam baca Fatihah, datang serangan kedua. Imam duk baca Fatihah, dia kat belakang menggigil, berpeluh. Ya, duk tahan. Berpeluh-peluh. Orang sebelah kata bagus sungguhlah kawan ni. Ya, bagus sungguh kawan ni. Dengar imam baca Fatihah aja dia menggigil. Inilah contoh manusia yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Masya-Allah, ya. Bila sebut Allah aja bergetar seluruh, ya, hati sanubarinya. Hanya kawan ni duk tahan. Kalau terkeluang aja dengan tuan-tuan imam habis bertempit. Ya. Maka sebenarnya orang yang macam tu dia boleh mufaraqah. Ya, boleh mufaraqah. Sama juga dibolehkan bermufaraqah bagi orang sakit. Sakit mata, la ilaha illallah. Sakit mata ni tuan-tuan, dia tak boleh rokok lama, sujud lama tak boleh. Tuan imam pula ambil qaul Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata sunan imam tasbih 5 supaya makmum dapat tasbih 3. Jadi imam buat 5 supaya makmum dapat 3. Jadi tuan imam ambil qaul Imam Tirmizi. Lama sujud lama, rokok lama. Yang kawan sakit mata ni duk rasa macam biji mata jatuh tergolek kat bawah dah, duk tahan sakit. Ya, maka dia boleh mufaraqah sebab tak tahan nak ikut dengan imam.
Kerana dia kalau boleh nak cepat-cepat aja sujud rokok ni sebab sakit mata, boleh mufaraqah. Ya, seseorang sembahyang masya-Allah, rokok menangis, i'tidal menangis, duduk antara dua sujud lagi kuat menangis. Orang sebelah kata bagus sungguhlah kawan ni. Dalam sembahyang dia ada insaf, ada inkisar, remuk hati di hadapan Allah, ada tazallul, merendah diri kepada Allah, menangis dalam sembahyang ni. Ya, habis sembahyang dia langsung pegang tangan haji. Apa rahsia haji menangis? Ana pun nak menangis juga, ana payah nak menangis dalam sembahyang ni. Ya, kata dia aku gaut, la ilaha illallah, rupa-rupanya gaut. Ya, tak tahan lama dengan imam. Maka orang ni dia boleh mufaraqah. Ya, dia boleh mufaraqah. Jadi itu contoh-contoh keharusan mufaraqah. Maka orang yang nak cepat pergi kerja, bila dia datang masjid, imam baca surah Sajadah dan Insan, tak payah marah. Alif Lam Mim, tahu dah lambat pagi ni. Maka langsung aja niat berpisah daripada imam, terus rokok sujud, selesaikan solat, keluar. Ya, dah tahu dah subuh pagi Jumaat, jangan ambil tengah-tengah ni. Ambillah soh tepi-tepi pintu, senang nak keluar. Ya, ambil soh tepi-tepi pintu tu. Ya, imam baca Sajadah Insan aja mufaraqah. Ini maksud daripada hadis Nabi, siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk dia, Allah bagi faham agama. Maka bila dia faham agama, dia tak payah nak bergaduh dengan orang. Dia tahu imam memang tanggungjawab dia nak bawa jemaah dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka dia orang sibuk, dia tak boleh nak ikut. Dialah selesaikan masalah dia sendiri. Bukan dia paksa tuan imam ikut sibuk dia. Yang duk jadi hari ni, banyak jemaah kita paksa tuan imam ikut sibuk dia. Tu yang duk jadi, di mana-mana pun sama aja. Kalau isu surah Sajadah, surah Insan ni, imam-imam semua duk kena taji dengan jemaah. Disebabkan apa? Tak prihatin dengan jemaah sibuk. Nak layan jemaah sibuk sampai bila pada orang sibuk ni akan ada? Maka bila sunnah Nabi kita nak boleh buat? Maka dengan sebab itulah orang sibuk ni sendiri, dia kena mengaji, dia kena bagi faham hukum. Maka bila dia faham hukum, okey, imam baca Sajadah, tak apa, alhamdulillah. Hari aku cuti aku ikut, hari aku sibuk tak apa, aku tahu nak selesai masalah aku. Ya, niat mufaraqah, teruskan sembahyang. Bukan tak dapat pahala jemaah pun, pahala jemaah dapat juga. Ya. Ini buat keputusan subuh Jumaat dia boikot masjid. Sebab apa? Takut imam baca Sajadah, maka langsung tak datang. Pahala jemaah pun tak dapat. Ya. Maka itulah maksud apabila seseorang Allah nakkan kebaikan, Allah bagi pada dia faham agama. Maka bila dia faham agama, dia tahu menyelesaikan masalah dia. Ya, dia tahu menyelesaikan masalah dia. Kita kena belajar tuan-tuan, kena belajar. Ya, kena duduk dalam majlis-majlis pengajian. Ya, hukum hakam berkenaan dengan solat berjamaah ni kena mengaji supaya kita tahu macam mana nak menyelesaikan. Kadang-kadang masya-Allah komplain sebab konflik dengan tuan Bilal pula. Ya, Bilal bila ceramah perdana sampai pukul 9 malam aja langsung komat. Ya. Maka ada jemaah marah, "Woi, bagilah peluang sembahyang sunat qabliyah dulu." Solat sunat ni adalah solat yang menampung kecacatan sembahyang fardu. Tuan Bilal boleh jamin ke solat Tuan Bilal sempurna? Oh, tu dia tuan-tuan. Bilal kena macam tu, orang Selangor kata macam kena paku Belanda, keras, tergedang, tak boleh bergerak dah. Ya, dia punya hujah tu. Imam boleh confirm ke imam punya sembahyang sempurna? Ni sembahyang sunat ni tampung sembahyang kita. Kenapa sampai tak buat?
Boleh duduk ceramah sampai 2 jam, takkan 3 minit tak boleh bagi? Dia taji lagi tu dia, tuan-tuan. Ya. Sedangkan Masya Allah, kalau kita mengaji hukum dalam kitab Durratul Yatimah, syarah kepada Sabhatus Saminah, menyebutkan sembahyang qabliyah itu adalah tuan kepada waktu solat. Ia masih boleh dilaksanakan walaupun selepas sembahyang isyak. Ya, maka bila qaman aja kita sembahyang isyak dulu. Selesai sembahyang isyak, kita masih boleh buat qabliyah isyak. Masih boleh buat qabliyah isyak. Sebab apa? Sepanjang-panjang waktu isyak itu adalah waktu qabliyah isyak. Adapun ba'diyah, dia tak masuk waktu ba'diyah selama mana kita tak solat isyak. Ya. Tetapi qabliyah, selama mana dalam waktu isyak, sepanjang-panjang waktu itu adalah waktu qabliyah isyak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar di masjid. Kemudian baginda balik masuk rumah Sayyidah Ummi Salamah. Ya, masuk rumah Sayyidah Ummi Salamah. Maka pada ketika itu Nabi kita langsung sembahyang 2 rakaat. Kumpulan muslimat yang ada dalam rumah Ummi Salamah masing-masing duk bercakap. Semayang apa pula lepas asar? Bukan lepas asar Nabi kita tak bagi semayang ke? Ya. Ni semayang apa pula lepas asar ni? Maka bila ada kalangan muslimat duk bertanya-tanya, Ummu Salamah pun panggil budak dia, Jariyah, awak pergi bisik pada Nabi, tanya baginda, semayang apa pula ni? Bukan tak boleh semayang ke lepas asar? Ya, lepas solat asar bukan tak boleh semayang ke? Maka Jariyah pun pergi bisik, ya Rasulullah, qulta ma qulta, fama salah ba'dal asri. Ya Rasulullah, engkau telah melarang kami begitu dan begini. Maksudnya tak boleh semayang sunat lepas asar. Ni semayang apa pula ni? Nabi kita pun angkat tangan, jangan ganggu. Ya. Ini lagi satu dalil tuan-tuan, menunjukkan orang yang tak semayang boleh bercakap dengan orang yang semayang. Sebab tu tuan imam kalau batal waktu sujud, jangan bangun pelan-pelan, tinggalkan jemaah. Bagi tahu. Ya. Sebab waktu sujud tak ada orang nampak. Terbatal waktu sujud. Imam pun bangun pelan-pelan keluar habis. Jemaah duk sujud lama. Ya. Sudahnya lama sangat makcik belakang bangun. Tengok-tengok imam tak ada. Imam dah tak ada. Jemaah lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ingatkan meninggal. Rupa-rupanya imam tinggal tempat sembahyang. Ya, sebab dia dah batal. Ya. Jadi tuan imam boleh cakap aja, astagfirullah, mohon maaf saya dah batal. Ya, boleh aja minta Bilal gantikan. Bilal pun baiklah, batal Bilal sebab Bilal tengah sembahyang. Ya, Bilal tengah sembahyang tak boleh bercakap lah. Ya, imam hak dah batal boleh bercakap. Ya, boleh bercakap. Jadi Jariyah ni pergi bisik pada Nabi kita, semayang apa ni ya Rasulullah selepas asar? Nabi kita pun angkat tangan, jangan ganggu. Ummu Salamah kata, Jariyah jangan ganggu. Nabi ingat tu, Nabi ingatkan baginda lupa ke apa ke. Ya. Maka selesai sembahyang, baginda toleh kepada kumpulan muslimat yang ada dalam rumah Ummi Salamah. Zaman dulu tuan-tuan, muslimat ni sembahyang di dalam rumah-rumah ummahatul mukminin, ikut solat dengan Nabi kita. Sebab rumah Nabi semua pintu bersambung dengan masjid. Maka muslimat dengan kumpulan-kumpulan mereka akan ada dalam rumah-rumah ummahatul mukminin, ikut solat berjamaah. Baginda toleh kepada Ummi Salamah dan kumpulan muslimat. Nabi kita kata apa? Syaghalani syughlatul wufud. Aku disibukkan dengan sekumpulan orang yang datang, sehinggalah aku tidak sempat melaksanakan qabliyah asar. Qabliyah asar aku tak sempat nak buat.
disebabkan disibukkan orang-orang yang datang berbai'ah untuk masuk Islam. Maka bila qamat aja Nabi kita langsung jadi imam sembahyang asar, maka baginda belum buat qabliyah asar. Lalu Nabi kita balik buat qabliyah asar di rumah. Ini dalil yang jelas yang menunjukkan kepada kita bahawa sembahyang qabliyah itu masih boleh buat walaupun kita dah sembahyang asar, walaupun kita dah sembahyang isyak. Maka kalau kita tahu hukum ni, tak adalah kita nak bergaduh dengan imam AJK masjid dan sebagainya, sebab tak bagi peluang kepada kita nak sembahyang qabliyah isyak, disebabkan program ceramah perdana dan sebagainya. Sebab kita tahu tak apa, qamat okey, kita sembahyang isyak dulu, nanti kita buat sunat. Tapi kalau hak suka bergaduh ni masalah tuan-tuan. Dia suka nak cari juga. Benda boleh selesai pun, tapi saja tunggu tu mesyuarat agung masjid siap. Waktu tu dia nak tampil bercakap. Nak bagi jemaah semua tengok dia. Dia boleh tembak tu imam, dia boleh tembak pengurusi masjid. Mudah-mudahanlah nanti orang nanti dia pula jadi pengurusi. Dia tak tahu kata dia jadi pengurusi pun peluru orang lain pun ada juga tembak dia pula. Sama aja. Jadi perangai nak cari gaduh. Sedangkan masya-Allah, kalau tahu hukum tak payah nak konflik, selesai aja. Bila bagi peluang sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Bila tak bagi peluang dia langsung qamat, kita dah tahu cara. Lepas ni pun boleh buat. Maka itulah pentingnya kita duduk dalam majlis-majlis pengajian supaya kita faqih dengan kefahaman agama. Yang mana orang yang diberi faham agama, dia selamat daripada sengketa, daripada duk bergaduh sesama kita apabila kita tahu hukum. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu beberapa contoh yang dapat kita berikan pada pagi ini berkenaan dengan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita hari demi hari pertambahan ilmu, pertambahan amal dan kefahaman-kefahaman dalam kehidupan beragama, dan hilanglah sengketa dalam kalangan masyarakat kita apabila masing-masing ambil faham hukum hakam agama. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.